Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hamba-Nya di tengah malam, mula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dikelilingi pada hamba tersebut segala keberkatan. Hikmahnya supaya diperlihatkan kepada hamba tersebut segala tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mendengar lagi Zat yang Maha melihat. Shadaqallahu maulana al-azim. Yang dihormati pengurusi masjid, yang berbahagia Datuk Haji Halidan bin Haji Muhammad Daud, dan Tok Empat Haji Muhammad Rashid bin Arifin, para EJK masjid, para imam, para bilal, dan seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang hadir pada malam ni dalam kuliah maghrib kita yang sambil-sambil lalu nak klik ambil bini, nak klik Kuala Lumpur, singgah sini. Sambil-sambil nak klik ambil bini di Kemamai, nak turun Kuala Lumpur, mari singgah sini dulu. Sambil-sambil lagi kira-kiranya. Nah. Amba minta maaf pertamanya batuk tak sial lagi. Nah, kat 2 minggu duk batuk. Hari tu batuk suara pun tak tubik. Hari ni batuk suara alhamdulillah tubik dah lah. Nah. Jadi maaf banyak-banyak kalau agak terganggu dengan batuk hamba ni. Nah. Para hadirin semua, kita berada di bulan Rajab. Bulan yang mana masyhur tanggal 27 Rajab berlaku peristiwa besar di atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah untuk menghiburkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun tersebut dikenalkan dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa sedih? Pasal Nabi kita kematian orang-orang yang Nabi kita cintai. Antara lainnya yang 2 insan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertamanya isteri Nabi sendiri. Ummul Mukminin, ibu kita orang mukmin, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa alaiha salam, yang banyak menolong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya ialah pak saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang mana setelah kematian Abdul Muttalib, maka Nabi kita dijaga oleh pak saudara dia Abu Talib. Daripada budak sampailah nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah sehingga remaja dan dewasa. Dan Abu Talib juga orang yang banyak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila
mati kedua-dua orang ni, wafat kedua-dua orang ni. Nabi kita berduka cita hingga keluar daripada Mekah, pergi ke Taif. Pergi ke Taif dengan harapan supaya penduduk Taif ni terima seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahunya dipekung dengan batu pula, sehingga berdarah bertakung dalam kasut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun tersebut betul-betul tahun yang mendukacitakan Nabi, yang menyedihkan Nabi. Lalu Allah Ta'ala hiburkan Nabi kita dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang mana peristiwa ni tak pernah berlaku kepada mana-mana para Nabi yang lain. Para Rasul yang lain tak pernah. Hatta Nabi Musa alaihissalam yang terlalu sedap dapat bermukalamah dengan Allah, dapat bercakap dengan Allah, pernah minta dengan Allah Ta'ala nak tengok zat Tuhan. Falamma jaa Musa limiqatina akallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala mana sampai Nabi Musa ke tempat miqat kami, lalu berkata-kata akan Musa oleh Tuhannya. Setengah daripada hak Musa minta dengan Allah Ta'ala, arini anzur ilaika, berikan kepada aku dapat nampak zatmu hai Tuhan. Kerana Nabi Musa ni dapat cakap dengan Tuhan. Musa kalimullah wa kallamallahu Musa taklimah, berkata-kata akan Musa oleh Allah sebagai berkata-kata sengoti. Apa makna berkata-kata sengoti? Yakni dengan makna, katanya ulama ahli sunnah wal jamaah mazhab Asy'ariyah, Allah buka hijab, buka dinding, hijab maknawi. Diberi kemampuan melihat dan mendengar sifat kalam yang qadim, yang ada di zat Allah Ta'ala, yang tak berhuruf, tak bersuara, satu, tak berbilang. Karena sifat kalam tu wujudiyah, sifatun wujudiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Maka tiap-tiap yang wujud sah untuk dilihat dan sah untuk didengar. Itu kaedah. Kullu mawjudin yasihu an yura yasihu an yasma. Tiap yang ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Maka mazhab Asy'ariyah dan sebahagian daripada Maturidiyah berpendapat arti Allah berkata-kata dengan Musa tu, Allah buka hijab maknawi. Kalau dinding ini dia panggil hijab hissi. Di antara kita dengan Allah ni sebenarnya ada hijab maknawi dia. Hijab yang tak nampak tengok. Lalu Allah Ta'ala jadikan pendengaran, penglihatan kepada Nabi Musa, yang mampu untuk Nabi Musa dengar dan lihat sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Lalu diberi faham apa yang Allah nak khitab sedia kala pada ta'alluq tanjizi qadim, sifat kalam Allah Ta'ala. Ini kena mengaji ilmu sifat 20 belakang ni nak faham. Kalau tak biasa mengaji sifat 20 pakai ngangor gitulah. Menata apalah Ustaz Domai cakap tanjizi qadim lah, ni ta'alluq dilalah lah. Kata Maturidiyah, arti Allah berkata-kata dengan Musa atau dengan mana-mana nabi yang lain ialah Allah menjadikan huruf suara yang baru. Lalu huruf suara yang baru itulah masuk ke anak telinga Nabi Musa atau para nabi yang lainnya. Nabi Musa atau nabi yang lainnya mendengar huruf suara yang baru, lalu faham apakah kalam yang qadim yang ada di beritahu kepada itu dah. Di dua-dua mazhab ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan di zat Allah ada sifat kalam. Ada sifat kalam. Satu, tak berhuruf, tak suara. Bersalahan dengan
Maka mustahil huruf suara ni ada di zat Allah, kerana huruf suara pasti baharu. Maka di sisi Mu'tazilah, zat Allah kosong, tidak ada zat, tidak ada sifat kalam, dan tak ada sifat-sifat yang lain. Kerana bagi Mu'tazilah bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara. Ini lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Satu kelompok lagi kata memang kalam tu berhuruf bersuara, dan huruf suara tu tidak ada masalah apa-apanya kalau qadim ada di zat Allah Ta'ala. Ini pun bermasalah juga. Kelompok Mujassimah, Hasyawiyah, Karamiyah. Ini dia ikut salah lah kata. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab, kalam yang ada di zat Allah tak berhuruf, tak bersuara. Lagikan kalam yang ada pada kita pun ada yang tak berhuruf, tak bersuara. Mana monolog hak kita bercakap dalam hati tu dia panggil hadisun nafsi. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Innal kalama la fil fuadi, hanya saja kalam tu di dalam hati. Maka hak dalam hati ni bunyi tak? Tak bunyi. Ada huruf tak? Tak ada huruf. Kalau ada huruf, nak sebut saya tu berdarah selalu jatuh kita. Pasal sing tu gigi dia tajam banyak mana. Kalau bersuara tak kena order lah panggil. Kalau pergi kedai kopi, restoran, pakai waiter lalu tepi dengar bunyi dalam perut kita. Nak makan nasi kerabu dekat sini, ada bunyi suara dalam perut. Ada? Ada. Maka yang pada makhluk pun ada yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Lebih lagi pada Allah Ta'ala, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya dijadikan lidah ni sebagai menunjuk apa yang kita bercakap di dalam hati. Itu gitu. Jadi tertolak fahaman Mu'tazilah dan tertolak juga fahaman Musyabbihah, Mujassimah yang mengatakan kalam Allah Ta'ala berhuruf bersuara, dan huruf suara yang ada di zat Allah Ta'ala qadim. Banyak tu qadim, alif, ba, ta, qadim semua. Ulama ahli sunnah wal jamaah membahagikan kalam dengan makna sifat yang ada di zat Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara, satu tak berbilang, lagi pula takluknya sedia kala. Maknanya apa ya Allah Ta'ala nak suruh, nak larang, nak tegah, nak cerita, nak janji baik, janji buruk pada hamba dia, siap, sedia kala dah. Ada dah sedia di zat Allah Ta'ala. Tak berhuruf, tak bersuara, tapi waktu banyak dia panggil takluk kalam. Dia panggil takluk tanjizi qadim bagi sifat kalam. Tak berhuruf, tak bersuara, tapi banyak. Waktu bukan sifat. Kalau sifatnya satu saja. Waktu diterjemah oleh Syekh pada Mekah kita dengan perkataan kalam pekata atau penutur. Kalau kalam dengan makna takluk sifat kalam tu ialah sedia ada berkata-kata. Sedia ada berkata-kata. Waktu tak berhuruf, tak bersuara. Satu lagi dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi ni Quran, Injil, Taurat, Zabur. Hak ni berhuruf dan bersuara. Maka hak ni makhluk. Tapi tidak boleh kita kata Quran makhluk, kerana Quran dan kalam perkataan yang muradif. Dia panggil muradif ni mana? Ittihadu fil makna, ikhtilafu fil lafzi. Bersatu pada makna, berlainan pada sebutan. Sebut Quran, sebut kalam, lain-lain, tapi maknanya sama. Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Maka sebab tu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang kita memanggil Quran makhluk. Tak boleh. Tetap kena kata Quran kalamullah yang qadim, supaya tidak membawa keliru orang bahawasanya Quran yang ada di zat Allah ini sifat Quran, sifat kalam, yang ada di zat Allah tu makhluk. Bahaya kalau ikut itu, kufur wal a'iyyabillah. Jadi Nabi Musa tu sedap lazat. Kata dalam hadisnya, Nabi Musa lepas dapat mukalamah dengan Allah, dia tak mampu nak dengar kalam makhluk, kalam manusia. Bukan kalam makhluk, kalam manusia ni. Kalam manusia tu makhluk lah, tapi yang setara dah. Sebab kalam makhluk ni banyak. Anjing pun makhluk, betul tak? Kita boleh tak dengar anjing duduk menyalak tepi rumah kita lama-lama? Boleh? Sedap dengar, lazat. Sedap, lazat tak?
Jijik, serabut dengar. Halau, tak boleh dengar. Nabi Musa bila boleh bermukalamah dengan Allah Ta'ala, dalam hadis cerita dari riwayat Tabrani, Nabi Musa tak mampu dengan manusia bercakap. Disumbaknya di telinga dia, tak boleh dengar. Rasa nak mutuh. Jijik, keji, jijik, tak mampu. Sampai 40 hari baru mampu Nabi Musa buka. Jadi oleh kerana lazat sedapnya dapat mukalamah dengan Allah, Nabi Musa minta kepada Allah, arini anzur ilaika, berikan kepada aku dapat lihat zatmu hai Tuhan. Nak lebih lagi. Lalu Allah Ta'ala jawab, qala lan tarani. Tuhan jawab, engkau tak dapat lihat aku di dunia. Pasal apa? Pasal dapat lihat Allah di dunia hanya khusus, kurniaan yang khusus, anugerah yang khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada makhluk yang lain. Hatta para anbiya dan mursalin, tak ada. Tu. Maka sebab tu ulama sepakat ijma'. Barang siapa yang mengaku dengan lidah dia bahawasanya dia melihat Allah dengan mata kepala di dalam jaga, kufur bi ijma'il ulama, kafir dia dengan sepakat ulama. Itu bahaya. Pasal tak berlaku perkara tersebut melainkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pada malam Isra wal Mi'raj. Maka sebab tu peristiwa Isra wal Mi'raj ni selain daripada dikurniakan sembahyang, as-salah mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin, kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Munyatul Musallin. As-salatu mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin. Sembahyang ialah mi'raj orang mukmin dan jalan untuk orang bertakwa pada Allah. Jalan apa? Jalan untuk menyucikan hati dia, jiwa. Pasal kita ni nak menyuci hati tak boleh tunggu Jibril, Mikail tu nak belah dada macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, Nabi Muhammad dicuci hatinya dengan dibelah dada beberapa kali, termasuk sebelum dibawa naik Buraq untuk Isra ke Palestin, ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu Nabi dibelah dada, dicucikan, dibuang darah habuan syaitan, diisikan dengan nur, hikmah, yakin, ilmu dan sebagainya, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu khususiah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cuci hati tak boleh lagu tu. Namun tunggu malaikat turun nak cuci hati. Tak turun. Turun juga bukan malaikat Jibril Mikail, tapi Malikil Maut. Ni bukan cuci hati, senjah nyawa cabut, mati. Kitanya nak cuci hati tak lain tak bukan dengan cara mengingati Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Qad sesungguhnya benar-benar aflaha telah berjayalah man tazakka, siapa-siapa yang menyucikan jiwa dia, hati dia. Lagu mana nak cuci hati, nak cuci jiwa? Wa dzakara asma rabbih fasalla, menyebut ia akan nama Tuhannya, dan mendiri ia akan sembahyang. Maka sebab itu dalam ayat yang lain Tuhan kata, Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Gitu kan. Anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan aku. Yani aku saja Tuhan yang sebenar. Hak lain kalau orang panggil Tuhan juga plesulah ke. Fa'budni, jadilah hamba hanya pada aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat pada aku.
Jadi sembahyang itu start daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, semuanya zikrullah. Nah, untuk menyucikan hati, menyucikan jiwa. Nah, merendahkan diri, mengajar kita supaya tabazzulan, tazallulan, tadarruan, takhasyuan, tawadduan. Itu semua dibicara dalam kitab Muniyatul Musalli Syekh Daud Al-Fatani. Anda mengaji tu. Nah. Baik. Nah, selain daripada sembahyang itu dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan untuk umatnya pada malam Isra wal Mi'raj, perkara yang besar di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ialah menguji keimanan, akidah, pegangan, tauhid, makrifah. Itu. Kalau sembahyang tu Nabi kata as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang tu tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang maka dia meruntuhkan agama. Kalau gitu iman tu tanah air bagi agama. Gitu. Nah, kalau as-salatu imaduddin, al-imanu watanuddin. Gitu. Iman tu ialah tanah bagi agama. Sebelum kita nak pacak tiang, kita nak buat rumah ke apa, kita kena tahu tanah tu benar-benar tanah kita. Nah, jangan main asal buat. Tengok tanah kosong, pakai panggil orang tukar, mari gali lubang, mari pairing, mari buat bim, mari buat rumah banglo, boleh 2-3 tingkat, siap. Rupa-rupa ceroboh tanah kerajaan. Siap. Kalau kerajaan mari roboh tak boleh marah, sia-sia. Tu. Artinya kalau semaya khusyuk ni, nah, banyak semayanya. Berapi dah ibu hitam, berapi lulu penaga, kuatnya semaya. Tapi pegangannya tidak betul, imannya tidak benar, akidahnya ghairu sahihah. Maka duka citanya dibimbangi, takut amalan dia sia-sia. Nah, wa khasira hunalikal mubtilun, rugilah di sana orang yang membatalkan segala amalan-amalan dia. Ini pegangnya ni. Sebab yang terpenting dalam agama ialah urusan keimanan. Mana bukti? Dalilnya kalau kita mati malam ni kita mati, tak tunggu malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua masuk di alam barzakh. Tu muka nak kita tanya dah soal iman. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Itu soalan tentang akidah, gitu kan? Bukan hanya soalan baca, jawabnya pun baca, betul tak? Jawabnya pun baca. Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, wa Islamu dini, wal Qur'anu imami, kayak gitu. Wal muslimuna ikhwani. Cuba kalau anak-anak kita masuk periksa SPM, soalan baca tapi jawab periksa gagal, fail. Rasa macam mana? Bodoh tak kata ni? Bodoh. Soalan baca pun tak jawab lagi, bodoh sungguh. Mengaji apa? Nah? Kalau soalan dan jawapan baca tak boleh jawab juga, hari kau dia nak kata berat tu. Ada tu ni. Tapi soal muka nakir bukan boleh jawab dengan hafal ini. Atau mana Pak Mak tak semaya masjid lah ni? Mak jawab gapo kita hafal dah. Ma rabbuka Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka Muhammadun nabiyyi. Bukan. Jawabnya dengan pertolongan Allah. Nusrah daripada Allah. Bagaimana nusrah Allah boleh mari? Kalau kita tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau mu tolong agama Allah, Allah Taala tolongmu, Allah Taala perteguhkan segala pendirian kamu. Gitu. Mana tu? Dalam kubur nak jawab tu. Tuhan tetap teguh. Mampu jawab.
Wa man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ni? Kita boleh jawab, huwa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah penghulu kami, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jawab. Nak jawab tu dengan makrifah. Kayak gitu. Nah, macam mana boleh kita jawab ini Nabi Muhammad, Tuhan kami Allah, nah, kalau tanpa kita kenal? Nah, sebab tu kata pepatah Arab, al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Nah, itu pokoknya kenal, baru ada buahnya cinta. Kalau tak ada pokok, bagaimana nak ada buah? Kalau tak ada ma'rifah, bagaimana nak ada mahabbah? Gitu. Dan mahabbah itu berpandu pada ma'rifah. Kalau ma'rifahnya amah, maka mahabbahnya amah. Kalau ma'rifahnya khassah, maka mahabbahnya khassah. Maka sebab tu, nah, tuk-tuk guru kita, alim ulama pondok kita, bila masuk saja bulan Isra' Mi'raj, mereka kadang-kadangnya tutup kitab-kitab kebiasaan mereka baca. Baca kitab Isra' Mi'raj. Pasal apa? Pasal di dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni mengandungi pelbagai ibrah, terutama tentang akidah. Macam gitu. Nah, mana pertama? Yakni menguji tentang bagaimana kita berfikir dengan akal, dengan benar, tepat, betul. Mampu kita membezakan di antara hukum akal dan hukum adat. Nah, itu. Sebab tu kalau kita ngaji ilmu usuluddin kan, sebelum nak masuk mengaji tahu sifat 20 tu, ulama dia akan bawa hukum syarak, hukum akal, hukum adat, supaya diuli kita boleh beza. Kalau kita tak mengaji, kita tak boleh nak beza. Ni ada orang buat mengaji sifat 20, dia kata, apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Apa kalau Allah Taala tak ada? Allah masuk neraka kan? Sudah. Dia bertukar tu. Dia bertukar dengan wajib syarak. Nah, wajib ada Allah tu bukan wajib syarak. Itu wajib akal. Itu. Jadi kalau tak boleh beza antara hukum akal dengan hukum adat, maka orang ni pada makna tak ada akal. Seperti kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Siapa yang tak reti hukum akal yang tiga, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, boleh terima pada akal, maka orang ni pada makna tak ada akal. Orang panggil tak ada akal, gila. Tapi gila tak nampak gila. Ini bahaya. Nah, kalau gila nampak gila senang. Nampak telanjang bogel, rambut keras sebelah, gila ni. Tapi kalau tak nampak gila, nampak macam normal, pakai kok, pakai necktie, pakai jubah, pakai serban apa. Nah, tapi gila tu jangan salah cakap, yang tak apa ke dia. Nah, bahaya gila tak nampak gila. Nah, orang yang tak reti hukum akal, tidak boleh membezakan di antara hukum akal dengan hukum adat, orang ni seperti orang gila, tak nampak gila. Mana contoh? Contohnya Abu Jahal sendiri. Kayak gitu. Nabi SAW bila balik daripada Isra' Mi'raj, Nabi diperintah untuk sampaikan kepada umat tentang peristiwa tersebut. Nabi mendengung. Mendengung di masjid Nabi. Nak ngoyak Tuhan. Nah. Sedang molek takdir Tuhannya, Abu Jahal lalu. Tengok Nabi Muhammad duduk mendengung. Dia kata, ada cerita baru kan Muhammad weh? Buat hari anak, buat mengaji. Ada cerita baru ke? Jawab Nabi, ada. Cerita apa? Cuba cerita aku. Nabi cerita betul. Semalam aku dibawa berjalan oleh Jibril Mikail, naik buruk daripada Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Semaya Jumaat nak pula Nabi jadi tu imam, diturun tangga daripada langit pertama ke langit dunia. Aku naik tangga tu sampai ke langit pertama.
tangga langit kedua ke langit pertama, sampai ke Sidratul Muntaha, dan aku terima semaya 5 waktu, dan aku tunggu balik ke Masjidil Aqsa, kemudian aku sapa dengan borok ke Masjidil Haram pagi ni. Sudah. Abu Jahal bengong ya dak sini. Ini sudah betul-betul gila dak sini. Dia kata, "Hei Muhammad, kalau aku panggil semua penduduk Mekah ni, mari beripun depanmu, nak tak mu cerita sebagaimana mu cerita aku ni? Jangan ubah statement sikit pun." Dia takut Nabi Muhammad tukar cerita dak sini. Padahal Nabi tak pernah bohong, sekali-kali tak pernah berbohong. Ya, Nabi kata, aku akan cerita seperti ni sebab hak ni wahyu yang diperintah untuk disampaikan. Abu Jahal panggil, "Oi, bapak Mekah, mai. Muhammad ada cerita baru ni." Pakak mari depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, cerita balik gapo hang cerita kat aku ni. Habis cerita. Gagak-gagak Mekah pada hari tersebut. Gila, mati gila dah. Rupa-rupa ramai hak gila sebenarnya. Bukan Nabi yang gila. Itu dalam Quran kata mana? Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Ayat tu apa tu? Bukanlah sahabat kamu tu gila. Sebenarnya orang yang menuduh sahabat kamu tu gila tu gila. Itu dalam Quran. Kamu tak ingat ayat mana ni, cari sendirilah. Tak silap dan surah An-Najmi kalau tak silap. Jadi orang yang beri medah ketika tu pun berasa tergugat. Tergugat. Tu kau cerita. Ni nak ayat kata bahawasanya iman orang ni tak sama. Martabat keimanan orang ni tak sama. Melainkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Jahal jumpa dengan Abu Bakar, "Hei Abdullah bin Abi Quhafah, mu tahu tak saya rapatmu Muhammad ada cerita baru." Apa ceritanya? Dia kata semalam dia pergi ke Masjidil Aqsa, pagi ni baliklah. Cerita Isra' ya, Mi'raj tak cerita. Jawab Sayyidina Abu Bakar, "Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika." Aku mengiyakan Nabi Muhammad dengan lebih daripada ni aku terima lagi. Tengok. Itu asbabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq. Pasal apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu saat untuk Abu Bakar berfikir sekejap. Nabi kecek ke apa? Nanti jak Rasulullah nak mikir tu ada ni. Dah. Apa sahaja keluar daripada mulut Nabi, tak sedikit salah dah. Iya salah dah. Membenar salah dah. Maka kerana itu Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Ini akal orang mukmin yang sempurna. Pasal apa Abu Bakar boleh terima, Abu Jahal tak diterima? Cuba tanya. Pasal apa? Pasal Abu Bakar akalnya cerdas. Abu Jahal akalnya bodoh. Bapak Jahal bodoh. Bapak bodoh. Abu Jahal maknanya bapak bodoh. Pasal apa bapak bodoh? Pasal dia tak boleh beza antara akal dengan adat. Tak boleh beza. Itu. Sebab tu kalau ada ustaz ceramah Isra' Mi'raj, dia kata, "Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan, puan-puan, peristiwa Isra' Mi'raj ini ialah peristiwa yang mustahil pada akal manusia." Sudah. Boleh tanya selalu ustaz tu. "Ustaz, akal manusia mana yang mustahil?" Tanya selalu. Akal manusia mana? Takut ustaz sendiri pun tak lepas fardu ain juga. Sebab ramai sekarang ustaz ni mudah. Gelaran ustaz ni mudah. Ada janggut sikit, pakai serban sikit, pakai jubah sikit, boleh baca kuliah Allah ayat Quran 3 patah. Ustaz. Senang jadi ustaz lah ni. Zaman dulu bukan mudah jadi ustaz.
Malu bukan kalau orang panggil ustaz. Nah, tak layak. Pasal makna ustaz ni kalau tengok dalam kitab Sirajul Talibin syarah bagi Minhajul Abidin. Apa makna ustaz? Al-mahir fi kulli fannin minal ulum. Al-mahir fi kulli fannin minal ulum. Yang mahir pada sekalian mata pelajaran daripada ilmu-ilmu. Wow, bukan senang. Sebab tu dah dulu pun bukan senang berkata ustaz. Salah seorang yang nama Abu Ishaq Al-Isfirayini. Dia dapat gelaran Al-Ustaz. Kalau sebut ustaz, tak ada orang lain. Ustaz tu Abu Ishaq Al-Isfirayini. Kalau zaman lah ni murah ustaz. No? Berapa lori boleh kau? Banyak sangat jadi ustaz. Nah? Tak tahu mengaji mana pun ada buh ustaz. Mengajar hak salah pun ustaz juga. Oh nyanyo. Tu. Aduh, nyanyo. Dalam Facebook, dalam YouTube. Yang mengajar kata kan, Tuhan ni tak hidup, tak mati Tuhan. Ustaz berkebut orang panggil. Ustaz. Tuhan tak hidup, tak mati. Ke mana tu? Yang mengaji mana gitu tu? Bercanggah jelas-jelas dengan Quran. Quran kata Allah Maha hidup, tak mati. Kayak gitu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpeganglah hati kamu di atas zat yang maha hidup, tidak mati. Kayak gitu. Dia dah Tuhan ni, dia kata Allah ni tak mati, tak hidup. Apa tu? Tak mati, tak hidup. Tapi setara tu pun berkebut orang panggil ustaz. Tak tahu mengaji di mana pun orang panggil ustaz. Tak ada arah. Sebab kita orang sekarang ni tidak ambil berat tentang hijab agama. Cuba saya menyamar jadi doktor. Saya ada duit juta-juta. Saya beli bangunan. Satu bangunan saya letak Hospital Ahmad Faqih Hafizuddin. Saya beli semua kelengkapan untuk bedah, operate. Saya tak pernah mengaji medik. Agak-agak siapa hak sakit nak mari berubat di hospital. Ya ada tak? Sila akhir bulan saya kena tangkap sebab berpotensi menipu. Betul? Ataupun kereta saya modifat jadi kereta polis. Saya beli seragam polis. Saya beli pistol kat Thailand. Saya menyamar jadi polis. Agak-agak saya kena tangkap tak? Jangan main-main. Sebab berpotensi menipu. Tapi kalau urusan agama, tak apa, tak ada masalah. Kita tak siasat dah. Dia mengaji di mana apa dah ni. Yang penting orang panggil ustaz-ustaz lah. Itulah kita orang akhir zaman. Tak ada arah nak macam mana? Kalau ada ustaz mengajar gitu, tanya saya dia. Mustahil pada akal siapa ustaz? Dia kata peristiwa Isra Mi'raj ni mustahil pada akal manusia. Manusia mana tanya? Kata mustahil pada akal kita manusia. Sebab kau ustaz tu pergi ngaji lagi. Fardu ain tak lepas. Kalau yang kita belajar mustahil pada akal manusia seperti Abu Jahal. Kita ni bukan pengikut Abu Jahal, betul tak? Kau siapa dia sini? Kau nak ikut Abu Jahal ada? Saya ikut Abu Jahal, ustaz, senang. Ada. Jadi kita ni pengikut Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq peristiwa itu tidak mustahil pada akal, harus pada akal. Walau mustahil pada adat. Tidak bahaya hukum adat, hukum akal. Pada adat zaman Nabi daripada Mekah ke Palestin, kenderaan yang dijadikan pada zaman tersebut naik kuda. Kalau dipecuk daripada Mekah ke Palestin tanpa berhenti di mana-mana RNA, memakan masa sebulan pergi, sebulan balik. Kayak gitu. Itu pada adat. Pada adat tu, bukan pada akal tu. Jangan waktu akal adat. Sekarang daripada Mekah ke Palestin ada sebulan pergi, sebulan balik, naik flight. Flight mana tu? Pergi ke Rusia dulu. Tok nenek kita dulu pergi ke Mekah naik kapal layar 6 bulan. Betul tak? Sekarang orang naik flight pergi ke Mekah 6 bulan. 6 bulan. Dah. Kalau hari tu Mahathir tak mampu projek kereta api laju daripada Johor ke Perlis, orang Johor pergi Perlis sejam. Sejam. Ada naik kereta daripada Johor ke Perlis sejam.
Ada? Tak ada. Itu hukum ada, bukan hukum akal. Kena beza hukum akal dengan hukum ada. Inilah alim ulama kita duduk teka kaca mengajar wirti beza hukum akal hukum ada supaya kita tidak termasuk di kalangan jahlul murakkab. Jahil murakkab. Dia ada 4 golongan. 2 ijma' kafir, 1 khilaf pada kafirnya, 1 lagi dipanggil jahil murakkab. Mana 2 ijma' kafir? Iaitu orang yang mengiktikadkan makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan diri dia atau tabiat dia. Wa man yaqul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Itu sepakat. Ni kalau duduk dalam ekon ni, apa pegangan dia? Ekon memberi sejuk dengan tabiat ekon, kafir. Atau kerana ekon kita dapat sejuk, kafir dia dah. Itu sepakat. Tak ada siapa dia ulama khilaf, kufur i'tikad. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Hak ni kufur khilaf ulama, tapi sesat sepakat. Mana? Siapa i'tikad makhluk ni dapat memberi bekas manfaat mudarat dengan power, kuwah, kudrat yang Tuhan jadi kepada dia, maka hak ni bid'ah, jangan kita ikut. Dia kata bukan ekor, bukan tabiat ekor bagi sejuk, tapi Allah lah, Allah jadikan power pada ekor, mampu ekor bagi sejuk. Allah jadikan kuah power pada nasi, mampu nasi bagi kenyang. Allah jadikan power pada air, mampu air menghilangkan dahaga. Allah bagikan power pada Panadol, mampu Panadol menghilangkan demam. Allah bagikan power pada ubat batuk, mampu ubat batuk menghilangkan batuk. Ni kufur dia khilaf. Ada ulama kata kufur, tapi kau tu dhaif. Kau yang rajih fasik mubtadi'. Satu lagi, dia i'tikad Allah juga yang memberi kesan, bukan makhluk yang memberi kesan. Allah yang memberi bekah, Allah yang memberi manfaat mudarat, tetapi tidak sekali-kali bersalahan sabab dengan musabab yang adi pada akal. Yang tukar antara adi ada dengan akal. Nak tahu? Boleh tanya ni. Nak tahu? Boleh soal ni? Boleh tanya? Boleh tak? Kau tak boleh tanya? Serius molek ni. Nak tanya? Ya, tanya tak apa, salah jawab pun tak apa. Tanya soalan. Terima ke tidak pada akal kita? Seseorang yang makan nasi 10 pinggan atau 20 pinggan, tapi tak kenyang-kenyang, tetap lapar. Terima tak? Cuba jawab. Terima? Terima tak? Terima juga? Tak terima tak? Tak terima. Kita tanya tak terima dulu. Pasal apa tak terima? Tak munasabah. Tak munasabah tu pada akal ke pada adat? Pada akal. Maknanya kalau nasi tu banyak 10 pinggan, mesti kena kenyang lah. Sudah. Takut dia larat jawab je. Kalau kata tak terima, terima deh. Pasal apa terima? Pasal Allah bagi kenyang. Jangan kata 10 pinggan. Mau makan nasi sekontena apa kalau Tuhan tak bagi kenyang? Duk lapar situ. Seduk air laut ni kering. Tuhan tak bagilah dahaga. Dahaga situ yang menjadi sabab dan musabab huwallahu ahad. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan memberi bekah tu tidak adalah ia, hanya Allah satu-satunya, Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Kalau saya tanya soalan, terima ke tidak pada adat? Makan nasi 10 pinggan tapi lapar, terima tak? Baru betul jawab tak terima. Mana boleh ustaz pada adat 2 pinggan pun kenyang. Tu adat tu.
Ada tu, Abah Haji. Tak munasabah pada ada. Pada akal munasabah. Pasal apa munasabah? Pasal yang menjadi musabab. Mana musabab? Kenyang tu musabab. Nasi tu sabab. Betul tak? Siapa yang menjadi nasi dan kenyang? Allah. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan sabab tanpa musabab? Boleh. Allah jadikan ubat batuk. Kita makan. Habis 2 botol ubat batuk. Batuk lagi. Tak ada lagi sembuh. Boleh tak? Boleh. Orang berpegangan dengan ahli sunnah wal jamaah tak mengamuk pergi bakar kilai ubat batuk. Nah, pergi bakar kilai Panado. Nah, Panado ni menipu aku tu lah berapa papel lah Panado demam-demam lagi. Tak ada. Pasal kita tahu yang menyembuh Allah, yang memberi sihat Allah. Kita hamba sebatas ikhtiar usaha. Makan Panado, makan ubat batuk, jumpa doktor, cocok waxing, cocok gotu. Ikhtiar usaha je tu. Bukan memberi bekal kamu. Yang memberikan siapa? Allah. Kalau orang ikut Panado yang menyehat, ubat batuk yang menyembuh batuk, nasi yang memberi kenyang, syirik tu syirik jali, syirik akbar. Samalah peristiwa Isra' Mi'raj ni. Siapa yang menggerak? Siapa yang mendiam? Siapa yang menjadi? Siapa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Asra tu memang berjalan malam. Ditambah lagi dengan lailan. Nak takkid bahawasanya berlaku peristiwa tu pada malam. Tapi bukan sepanjang malam. 1 juzuk daripada malam. Setengah mana 1 juzuk daripada malam? Katanya ulama, bekas panah haba tubuh Nabi tinggal ketika mana Nabi tidur tu belum hilang lagi, Nabi balik dah. Cuba kita akak punggung. Rasa panah tak atas kapek. Panah ada ni. Lama mana panah tu? Sejak panah. 2 jam terbakar kapek gitu. Sekejap ya, betul? Sekejap ya. Itulah dawabit. Dawabit tanda qadar masa berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Akal boleh terima tak? Boleh. Kerana siapa yang menjadi? Allah. Allah buat, ikut dia. Dia nak buat lagu mana? Dia boleh buat Kalau kita nak kata Tuhan lemah, Tuhan tak boleh buat benda gitu. Jangan, jaga-jaga. Nah, kalau kita kata Tuhan lemah, kufur kita. Jadi Tuhan Maha Kuasa, dia boleh buat segala benda. Tok nenek moyang kita, kalau takdir kita boleh jumpa balik dan kita cerita zaman kita sekarang pergi ke Mekah sehari tak apa. Kalau tok nenek moyang kita akidah kuat ahli sunnah wal jamaah, dia jebeh main. Pelik apa? Gitu. Dia tak pelik. Pelik apa? Tuhan berlaku. Kayak gitu. Tapi kalau tok nenek moyang kita tak kuat pegangan ahli sunnah wal jamaah, jangan pelik. Cucu aku ni, cici aku ni gila dah. Mana ada sehari pergi Mekah. Kami mula pergi Mekah 6 bulan. Pasal dia duduk iktikad yang menggerak, yang mendiam, yang menjalan. Kapal. Dia. Nakoda kapal. Minyak petrol. Tayar. Bukan Allah dah. Dah. Pasal dia kata, mana boleh. Mana boleh sehari. 6 bulan pergi Mekah. Tu. Jadi kalau nanti cicit kita pula pergi Mekah sejam, ada kita nak pelik tak? Nak pelik? Cucu aku ni gila dah lah. Allah kesian dia. Azan tak? Azan dulu. Azan dulu. Apa tu? 10 minit lagi. 10 minit lagi dah. Tak payah lama-lama ke? Amat sakit dekok. Batu nak cabut dekok. Jadi ibrah yang pertama tentang Isra' Mi'raj ni ialah supaya kita boleh tekun, belajar, menguasai, membezakan antara hukum akal dan hukum adat. Yang kedua perkara yang tak kurang besar juga seperti yang kita sebut tadi ialah tentang melihat Allah. Ini pun banyak berkelahi di kalangan kita ni. Sampai sekarang orang tak faham melihat Allah. Melihat Allah. Apa pegangan ahli sunnah wal jamaah? Wajaizun wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli
wa qad ata fihi dalilun naqli. Hendak yakin hai saudara bahawasanya kita dapat ru'yatullah. Dapat melihat Allah. Dalam permasalahan ini ada 3 kelompok. Satunya fahaman Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, melihat dengan butir mata. Mata di depan. Maka kalau kita dapat melihat Allah, bermakna Allah bersudut, berjihad, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dan mesti dia bertempat, makna memenuhi ruang. Maka mustahil. Mu'tazilah dan Jahmiyah kata mustahil dapat lihat Allah. Itu. Kata Mujassimah, Musyabbihah, apa yang pelik? Melihat Allah seperti kita lihat makhluk macam ni lah. Nah, dia duduk di mana? Duduk depan. Tengok ini. Oh, gini Allah. Oh, bulat gini. Oh, banyak. Kalau Allah di kanan, kita paling ke kanan. Allah di kiri, paling ke kiri. Bahkan yang terbaru di Indonesia, dia kata pertama kali kita akan melihat Allah, Allah tu bulat seperti bulan purnama. Pasal hadis Nabi kata. Dia pergi zahir-zahir hadis Nabi. Nah, padahal hadis Nabi tu nak tashbih atau nak tanzir, nak buat banding pada pihak jelas, wadih, ittidah, nyata. Nabi kata, selagi kamu akan dapat lihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan purnama. Apa? Bukan Allah tu bulat gotel macam bulan purnama, bukan. Tapi nak rayaknya jelas. Hak kita tak jelasnya anak bulan. Kayak gitu. Yang betul tak? Anak bulan ni tak jelas. Nak raya, nak puasa, pakat balah duk terapuk. Kenapa kau tak anak bulan? Sebab anak bulan tak jelas. Kecil, halu anak bulan. Kalau bulan purnama tu orang tak gitu apa dah. Duk nerak atas jalan raya tu pun apa? Kayak gitu. Tengok, oh malam purnama dah ini weh. Jelas. Jadi Nabi nak ayat mu akan dapat nampak zat Tuhan kamu jelas. Gitu. Bukan Tuhan tu bulat gotel seperti bulan purnama. Bahaya ke dia Tuhan bulat bercahaya macam bulan purnama. Sudah. Ini pun sesat. Pegangan yang betul, kita dapat lihat Allah Ta'ala dengan mana nampak. Kenapa? Sebut ru'yah tapi bimaknal idrak dia panggil. Min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebutnya lihat tapi nak makna nampak. Itu. Sebab tidak lazim antara lihat dengan nampak. Ada benda orang tak lihat tapi dia nampak. Ada. Dia duduk ngaji ni, dia pejam mata. Tok guru duduk ngajar ke pejam mata. Mana Pak Mat? Nampak tak? Jelas. Pejam mata jelas. Nah, ada orang hak ngaji tengok ke tok guru, tengok titik elevasi. Nampak tak? Tak nampak apa dia kata, tak faham apa ya. Ada kayak gitu. Betul? Ada benda hak kita tengok, kita lihat tapi tak nampak. Ada tak? Bawa kata gedegung masuk lubang. Bini kata, "Allah abahmu tak tengok kalau lubang depan tu." Tengok dah tapi tak nampak. Betul? Tengok tapi tak nampak. Pasal nampak ni kurnia Tuhan. Nampak tu musabab, lihat tu sabar. Sayyidina Umar duk khutbah di Madinah. Gedegung-gedegung ittaqullah usikum wa iyyak. Tiba-tiba Allah bagi nampak tentera Islam hok duk beratus-batu. Sayyidina Umar tengok tak? Tengok. Tapi Sayyidina Umar nampak tak? Nampak. Tiba-tiba ya Sariyah, Jabal. Peling habis orang duduk bawah. Pasal apa pula Amirul Mukminin, tentera ke bukit dia sini. Sayyidina Umar tengok tak? Tak tengok. Tapi Allah bagi Sayyidina Umar nampak. Yang nampak. Jadi kenapa tengok Tuhan tu dengan makna nampak Tuhan. Gitu kan? Tok guru ambo dia sok mau dia kata wak wirid apa? Takut tak ingat. Kata nah. Nampak Tuhan kuk mata bukan tengok ngabuti mata. Awak berzikir kata. Nah, nampak Tuhan kuk mata. Nampak Tuhan kuk mata bukan hanya mata yang nampak Tuhan. Sebab dalam Quran pun tak sebut kata ainun a'yunuhum dah wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin ni cerah cuaca. Pasal kepada Tuhan mereka nampak. Wajah saja ke? Tak. Seluruh tubuh cerah. Sinar bana.
Dia panggil min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli ay jasadun. Nah, sebut wajah cerah, tapi seluruh tubuh cerah orang mukmin. Pasal lazat dapat kurniaan Allah yang paling sedap dalam syurga. Gitu. Fi jannatil khuldi bila tanahi. Jadi bukan kita duduk dalam syurga. Nih, Datuk Haji Halidan. Mana Datuk Haji Halidan? Datuk dia ni. Datuk Haji Halidan boring duduk dalam syurga Datuk dia ni. Lepas tu pergi ketuk pintu Tok Empak Haji Muhammad Rashid. Kata Haji Rashid duduk apa tu? Nah, Haji Rashid kata duduk main bidadari ni Datuk weh. Alah, buahlah. Mari kita tengok Tuhan. Bukan lagu tu. Kenapa yang boleh? Bukan makna gitu. Duduk di syurga mana? Syurga Jannatul Aden, Jannatul Khuldi, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Ikut syurga mana manusia tu duduk, menghuni di mana syurga sekalipun, kalau Allah Ta'ala nak kurnia nikmat hak lazat sekali dari syurga tu, dapat. Ya rahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala asri. Hatta tansa'ani ni'am. Sehingga lupa nikmat-nikmat yang lain. Kayak gitu. Ingat baik-baik. Ini banyak orang salah faham. Jadi Nabi SAW dapat nampak zat Tuhan dengan mata kepala, bahkan seluruh maujudat yang ada di tubuh Nabi lazat dapat musyahadah zat Allah Ta'ala pada malam Isra wal Mi'raj. Dan hak ni tak dapat di dunia selain daripada Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi kita seorang yang dapat. Tapi di akhirat insya-Allah dapat. Insya-Allah. Dengan qadar makrifat orang itu dengan Allah Ta'ala lah. Nah. Jadi nak faham boleh? Bukan tengok Tuhan dengan butir mata Tuhan duduk gini. Kalau gitu betul lah Mu'tazilah, Jahmiyah tak boleh tengok Tuhan. Bukan seperti Musyabbih Mujassimah kata, apa masalah? Tengok Tuhan gini, Tuhan duduk depan gini. Boleh tengok. Lagu ni Tuhannya. Mula tak boleh tengok dia nya. Bujur gini, bulat gote gini. Bukan gitu. Dua-dua salah lagu tu. Hak terlampau menyucikan Allah sehingga mengingkari dapat nampak zat Allah pun salah. Terlampau mengisbat sehingga mengatakan dapat lihat Allah seperti lihat makhluk gini pun salah. Ahlus sunnah wal jamaah tetap mengisbatkan dapat melihat zat Allah dengan makna nampak zat Allah. Kuk mata bukan hanya mata, seluruh maujudat yang ada dapat nampak zat Allah. Serta menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Gitu. Jadi bukan bertempat Tuhan duduk depan, tidak. Ayat Nabi turun naik tu bukan makna turun naik. Tu kata Tuhan duduk tepat di langit tu. Dah. Bagaimana gitu? Nabi Musa tu dapat bercakap dengan Tuhan di Turus Saina. Tuhan duduk di Turus Saina pula. Tidak. Itu kena faham betul-betul supaya pegangan kita jelas. Pegangan ahli sunnah wal jamaah. Supaya ibadat kita tidak sia-sia. Kalau pegangan kita tidak betul dengan pegangan Nabi SAW, pegangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, pegangan para alim, para ulama, para awliyaillah, artinya tidak serupa dengan ahlus sunnah wal jamaah, jamaatus sahabah, jamaatul ulama, jamaatul awliya. Dibimbangi kita ni termasuk wasintani wasab'ina finnar, 72 firqah yang dibawa masuk ke dalam neraka. Jadi yang terpenting tentang akidah daripada ibrah Isra Mi'raj, dan yang tidak kurang penting juga ialah tentang sembahyang. Jadi sembahyang jangan main lekeh-lekeh. Nabi tu esok ke tu Nabi tak sembahyang subuh lagi. Padahal kewajipan sembahyang sudah fardu dah. Pasal apa Nabi tak sembahyang lagi subuh? Pasal Jibril tak mari ajar kaifiat sembahyang. Itu. Daripada perbuatan Nabi tak sembahyang subuh, Jibril turun zuhur, ajar kaifiat sembahyang. Ulama faham syarat sah sembahyang salah satu daripada 9 ilmun bi kaifiyatiha, tahu dengan kaifiat sembahyang. Jadi nak tahu kaifiat sembahyang, terutama kita sembahyang jemaah, hukum wafiq, hukum masbuk, hukum takhalluf daripada imam.
Itu semua memerlukan kepada ilmu. Jadi jangan kita tinggal mengaji, jangan kita tinggal belajar, kerana sekalian perbuatan kita ni kalau tidak tanpa ilmu sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Jadi cukup setakat tu, mudah-mudahan yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Tak boleh lama-lama sebab nak cabut dekak batuk. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah,